Datuk Ketua, saya lihat kerajaan nak memasukkan takrifan komputer untuk melengkapkan pindaan bawah akta keterangan ni menggunakan takrifan yang telah sedia ada bawah Akta Jenayah Komputer 1997. Saya rasa antara tujuan utama pindaan ini dibawa oleh kerana melihat keadaan terkini dunia cyber yang sukar dibendung. Pembuktian tentang jenayah atau pelakuan jenayah yang bersabitan dengan cyber ni sukar dibuktikan. Maka pindaan ataupun percubaan untuk menyelesaikan isu ini dibawa, dan takrifan bukan komputer ni diperbaharui, tapi guna takrifan komputer yang pernah diguna pakai bawah Akta Jenayah Komputer 1997. Saya ada banyak saya setuju dengan Jasin sebut tadi, kerana nak membawa satu perkara yang baru, disebut takrifan ni dengan jelas. Ada dimasukkan tentang soal data storage facilities. Tapi soalan pertama saya nak tanya, pada pahaman saya, rujukan saya pernah rujuk pada pakar-pakar undang-undang. Saya tanya, kebanyakan hampir kesemua undang-undang yang kita bawa satu akta yang baru, semuanya mesti bersifat preventif. Betul ya, Pucung? Betul? Mesti mengambil kira unsur-unsur preventif. Tapi kita bawa undang-undang takrifan berkenaan komputer yang kita guna 1997, masukkan dalam data perkataan takrifan itu untuk pindaan yang baru nak bawa hari ini 2012. Soalan saya, adakah kerajaan pernah berfikir tentang penggunaan satu kekesanan prevention itu untuk 20 tahun akan datang, 30 atau 40, maksudnya untuk kegunaan masa akan datang atas sifat preventif tadi. Adakah kita tak melihat takrifan ini pernah diguna atau sedang digunakan oleh negara maju sekarang mentakrifkan tentang komputer itu, tidak hanya rujuk kepada yang terhad. Dan saya nak tanya, kedudukan ini tak wajar rasanya kita nak gunakan akta ini setakat untuk menyiasat, membuktikan orang-orang yang terlibat dengan komputer hanya antara tujuan untuk menyebarkan fitnah ataupun menyebarkan berita-berita yang berkaitan dengan unsur fitnah yang sukar dibuktikan itu saja. Apakah jadi dengan satu aktiviti yang jauh lebih besar mudaratnya, itu penyelewengan ataupun manipulasi data atau maklumat melalui komputer atau internet connection yang bersabit dengan penyelewengan ataupun rasuah yang menyebabkan negara hilang berpuluh bilion ringgit. Tadi Pucung ada juga membangkitkan tentang pengesahan yang dibawa maklumat yang dalam internet berkenaan dengan beberapa transaksi yang juga melibatkan tentang penerimaan kickback berkenaan dengan transaksi pembelian kapal selam. Itu ada di antara perkara yang sepatutnya menjadi tumpuan, menjadi fokus utama. Saya rasa tidak ada siapa pun menafikan bahawa negara kita selain daripada berdepan dengan keadaan ketidakpastian dari segi sumber maklumat ini, tapi transaksi ini dia bukan macam maklumat yang boleh dikata boleh dimanipulasi secara rambang. Dia ada satu data yang boleh disahkan, dan data adalah data. Tidak ada seperti takrifan yang lain, data, angka adalah angka. Minta laluan. Terima kasih Datuk Speaker. This is out of deference to Datuk Speaker. Datuk Speaker, itu menjadi sebab atas mana saya bangun tadi. Kerana saya rasa kita kena ada sikap yang terbuka, Datuk Speaker. Kalau kita nak majukan sistem jenayah dalam negara ini, sekiranya satu siaran ataupun satu publikasi yang membawa fakta itu jelas ditunjukkan tidak benar, maka persoalan dia adalah sama ada tindakan akan diambil. That is the point I'm making. Kalau tidak, kita ada, Tuan Speaker, daily kita lihat, ya, bukan saja berkenaan dengan Yang Berhormat Pekan. I mean, as far as I'm concerned, kalau dia, I mean, if he is right, we will support him. You know, there's no issue. Tapi masalah dia,
semua tomahan tersebut itu, Indra Mahkota, ada. Langsung tidak dibalas. Datuk Speaker, tomahan terhadap peguam negara ada. Langsung tidak dibalas. Tomahan terhadap berbagai orang, and ini bukan, Tuan Speaker, dalam blog, not just ordinary blogs. Ini dalam media yang dilihat oleh semua orang. Very, very popular media streams in this country. So, kita sebagai ahli parlimen, takkan kita nak baca saja, kita semua tahu, tapi datang dalam dewan ini kita buat tak tahu saja. Ya, kita kena serius. Right? Kalau satu itu fitnah, ambil tindakan. Kalau itu betul, ambil tindakan terhadap orang yang mana fakta tersebut dilemparkan. Ya, apakah pandangan Indra Mahkota? Masih, Datuk Speaker. Saya setuju. Saya rasa ini juga satu cabaran pembuktian keikhlasan pihak kerajaan. Kalau saya rasa semua orang boleh setuju untuk memulakan rang undang-undang yang baru ni, untuk memasukkan elemen untuk orang kata prevention yang sebenarnya. Apa kata kita bermula dengan kita cuba untuk menerangkan banyak insiden-insiden, data-data atau maklumat yang boleh menyebabkan kita dilihat takut untuk membawa bukti dan menyelesaikan perkara-perkara yang tertimbul, menimbun-nimbun. Apa kata kerajaan ambil satu jalan tengah, kita selesaikan dulu yang bertimbun-timbun ini, backlocking dalam maklumat yang dikata banyak yang meragukan, yang orang menimbulkan banyak tanda tanya. Saya rasa ini perkara yang boleh dilakukan. Imej antarabangsa boleh dipulihkan dan sesuai dengan mauduk untuk membawa rang undang-undang yang baru ni kita clearkan. Saya rasa kerajaan tak takut, saya rasa menteri pun tak takut sama sekali nak jawab. Sebab tu saya rasa bagus juga. Dan terima kasih pada Puchong untuk membawa dan mengingatkan perkara ni. Sekurang-kurangnya kita boleh guna venue parlimen ni sebagai tempat untuk kita clearkan, kita kata hapuskan kebimbangan masyarakat sama ada dalam negara kita dan juga luar negara tentang beberapa isu besar yang disebar luas dalam cyber, dalam alam cyber maya ini, supaya kita balik semula kepada kedudukan kita telah pun memberi cukup penerangan, menjelaskan dan tak menasabah atau tidak keterlaluan kalau boleh kata, berjaya kita mematahkan tomahan-tomahan tersebut sekarang terpulang pada kerajaan. Saya rasa kalau Pakatan Rakyat, kedudukan kita memang mencadangkan supaya perkara ini diberi penerangan agar kita kata once for all dengan izin kita boleh selesaikan perkara ini agar tidak berbangkit lagi. Dan gitu juga tentang beberapa perkara yang saya rasa bukan sahaja berkait tentang insiden yang boleh memalukan negara dari sudut berita-berita yang seperti disebutkan tadi, tetapi juga atas insiden yang melibatkan kedudukan atau pengurusan kewangan negara. Ada dimasukkan definisi ini, iaitu berkenaan dengan data storage facilities. Lanjutan daripada ini saya nak tanya, kerana ini juga melibatkan khidmat yang kerajaan banner. Kita belanjakan lebih pada 18 bilion ringgit untuk membangunkan fasiliti asas kita berkenaan backbone jalur lebar yang kita bangunkan 2-3 tahun yang lalu. Nah, ini menjadi asas infrastruktur untuk sebagai penghubung penjana kepada penyaluran maklumat dalam negara kita yang ditakbir atau dikendalikan oleh kerajaan. Kita tidak ada alternatif kepada saluran ataupun infrastruktur highway asas ini. Kerajaan yang membangunkan perkara ini. Dan sudah tentu fasiliti ini diguna pakai apa saja berkait, termasuk penyebaran maklumat yang kita nak cuba letakkan asas untuk membaiki. Dan saya mengambil peluang ini untuk bertanya berkenaan data storage facilities kita ni yang ditakrifkan juga dengan maksud komputer dalam tujuan untuk membawa rang undang-undang yang baru ini, memasukkan tarifan ini. Apakah persediaan kita untuk mengenal pasti atau memastikan bahawa data storage kita ni tidak diceroboh? Sebagai contoh, maklumat-maklumat yang menyimpan data berkenaan dengan ahli ataupun orang ramai ataupun rakyat sebagai pengundi yang datanya disimpan, data storage ini disimpan oleh pihak-pihak tertentu yang diberi tanggungjawab.
Apa jaminan kita? Adakah juga benda rang undang-undang ni melihat atas bahaya ataupun risiko perkara ni dimanipulasikan data storage ini? Apa kata berlakunya insiden-insiden seperti pencerobohan yang dikatakan hacking activities dengan izin atas storage data-data yang mustahak, pendaftaran negara, fasiliti perbankan. Dan saya nak tanya, apakah prinsip kita tentang kaedah mentakrifkan komputer ini untuk diguna pakai dalam akta keterangan yang kita bawa ini, sedangkan kita sendiri memberi peluang dan membuka seluas-luasnya untuk pelakuan manipulasi data ini, dengan kita memberi seluas-luasnya kepada pihak luar untuk ada akses kepada maklumat, dan kita tidak boleh menolak manipulasi dan pencerobohan data-data yang tersimpan yang begitu penting ini. Datuk Yang Pertua tentu tahu antara institusi perbankan yang besar dalam negara kita seperti Maybank, CIMB, mereka menguruskan transaksi yang besar. Dan dalam kes ini, saya nak tanya kepada pihak yang mana satu untuk menjawab, saya tak kisah, tapi saya rasa saya perlu untuk mengambil peluang untuk meminta penjelasan. Bagaimanakah polisi kerajaan kita, kerajaan sedia ada kita ini, melihat yang pembangunan, pemprosesan, penyimpanan data yang berkait dengan transaksi kewangan dalam negara kita ni, boleh kita timbang untuk jemput pihak luar menjadi penyelaras ataupun pelaksana, pemberi khidmat kita lantik ini. Sebagai contoh, Maybank. Macam mana kita boleh berfikir yang Maybank ni kita boleh benarkan kalau Maybank ni sangat dekat dengan kepentingan kerajaan? Beri kepada atau melantik satu syarikat luar. Dalam kes ni kita melantik syarikat Boost, penyelaras untuk IT construction di dalam bentuk penyebar luas maklumat berkenaan dengan perbankan dan pelanggan-pelanggan di seluruh Malaysia dan seluruh dunia. Kita beri pada satu syarikat yang berpekalan di luar. Dan saya tak tahu sama ada kerajaan sedar atau tidak, yang ada maklumat mengatakan syarikat-syarikat luar sedang bersedia untuk menggunakan kaedah commercial rating mereka untuk mengambil alih kontrak ini. Dan ada satu syarikat yang dinamakan S1 yang sedang meneliti untuk berminat dalam projek ataupun melibatkan diri tentang pengurusan data maklumat mengenai komputer secara meluas di negara kita berkaitan dengan institusi perbankan ini, berminat. Dan secara kebetulan saya makan, saya nampak ada satu berita yang kurang baik di situ, di mana pihak ACI yang disahkan sebagai berkepentingan negara yang mengamalkan undang-undang dan kaedah untuk melaksanakan perniagaan secara begitu rakus. Dan kita juga menentang penlibatan daripada agensi-agensi dan perniagaan negara ini, itu negara Israel. ACI dimiliki oleh kepentingan yang dikatakan datangnya daripada negara Israel, dan mereka sedang mengintip dan sedang mencari jalan untuk mencuba mendapatkan kedudukan yang baik dalam beberapa syarikat termasuk S1 ini, yang dikatakan yang boleh diberi pengesahan atau diberi ulasan, yang mempunyai kaitan sangat rapat untuk mencuba mendapatkan aktiviti dalam pengurusan bus yang berpekalan di Australia ini. Dan ini sedang berjalan. Ini sedang berjalan. Sebab itu saya nak tanya, adakah perkara ini hanya terhad untuk melihat bagaimana takrifan komputer ini sebagaimana yang ditakrifkan dari bawah Akta Jenayah Komputer 1997 sahaja, kerana perkara ini tidak berlaku tahun 1997. Ini perkara baru. Kaedah penlibatan, pencerobohan, pengintipan dan sebagainya, akses kepada maklumat dan data ini dalam bentuk baru. Jadi sempena dengan roh, dengan spirit yang kita nak bawakan dalam akta keterangan ini untuk tujuan prevention tadi, pencegahan tadi. Kenapa tidak ada satu ruang lingkup yang kita lebarkan untuk menjamin 10 tahun akan datang
15 tahun akan datang, barangkali lebih pada itu, kita telah pun dalam keadaan yang bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan berlaku pencerobohan yang jenis macam ini. Dan saya sekali lagi mengulangi, hasrat dan sokongan, sekiranya niat kita baik, saya rasa apa yang dibangkitkan oleh beberapa ahli parlimen termasuk Puchong yang mengatakan ini peluang terbaik untuk kita selesaikan dulu backlog berkenaan maklumat-maklumat yang bernimbun timbun berkenaan dengan persepsi buruk dalam alam cyber, maklumat-maklumat yang masih lagi disimpan, tersimpan, diguna pakai sebagai rujukan dan sebagainya, baik dalam masyarakat tempatan kita dan antarabangsa, kita cuba untuk selesaikan, beri penjelasan, beri jawapan. Dan selepas itu, kalau ada temuan, perjumpaan, ada finding yang baik, kita boleh selesaikan. Saya rasa tidak ada reason, tidak ada sebab kenapa kerajaan tidak mahu mengambil satu titik, orang kata titik permulaan, turning point yang baru, selaras dengan prinsip kita untuk memperbaiki akta keterangan dan memasukkan perkara-perkara bersangkutan dengan takrifan komputer ini. Saya benar-benar berharap, dan kalau kerajaan menjamin masih Datuk Yang di-Pertua beri peluang untuk mencelah. Datuk Yang di-Pertua? Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Indra Mahkota. Indra Mahkota, adakah Indra Mahkota bersetuju jika saya mengatakan bahawa akta keterangan yang dipinda ini seperti yang terkandung di rang undang-undang ini, presumption of fact in publication, adakah ini dipinda di sini sebab ada kelemahan di proses dan aspek siasatan oleh pihak-pihak berkuasa? Mereka tidak begitu kompeten, jadi mereka membawa satu presumption of fact in publication ini yang bercanggah dengan presumption of innocence. Jadi di sini apabila seseorang itu, a person who is registered with a network service provider as a subscriber of a network service on which a publication originates from, is presumed to be the person who published or republished the publication unless the contrary is proved. Jadi adakah Yang Berhormat Indra Mahkota setuju dengan saya bahawa beban pembuktian ini dipinda kepada pihak yang dituduh, sebab pihak yang membuat penyiasatan itu tidak kompeten untuk menggunakan segala yang ada kepada dekat disposal mereka, tetapi satu shortcut untuk mencari tertuduh. Tak ada tertuduh, you shift the burden, put on somebody and then let that person prove their innocence. Adakah Yang Berhormat setuju? Saya setuju dengan rakan Tun Intan, kerana pembuktian ini adalah satu perkara yang amat sukar, dan saya rasa kita boleh perhalusi dalam peringkat jawatan kuasa, dan apa yang dibangkitkan itu ada sangat mustahak, kerana secara prinsipnya satu undang-undang yang dibawa, undang-undang yang dipinda baik ataupun yang baru diperkenalkan, memang secara prinsipnya bertujuan untuk pencegahan ataupun menyedari tentang adanya bahaya ataupun ada risiko mendatangkan kemudaratan kepada masyarakat, maka satu undang-undang perlu dibawa dan diluluskan atas prinsip yang kita semua tahu dan bersetuju. Oleh kerana itu, saya juga menyeru dalam peringkat di mana kita membawakan satu undang-undang yang baru, memasukkan takrifan yang baru untuk atas tujuan atau prinsip yang sama. Saya rasa ini merupakan antara peluang yang amat baik kepada pihak kerajaan untuk membuktikan. Saya masih lagi mengatakan sekiranya ada perkara yang besar, walaupun sekali rakan seperti Jasin dan Kota Belud masih lagi menyentuh tentang kaedah kita membuktikan, harus juga menyelesaikan masalah tomahan yang insiden berlaku di Istana Negara ke, insiden berkenaan dengan tayangan video dan sebagainya. Kita terbuka. Maknanya kita bukan hanya menumpukan kepada pihak kata yang
ada menguntungkan keterangan ataupun hujah yang menguntungkan pihak pembangkang saja. Ini tidak benar. Kita terbuka. Saya masih lagi dalam keadaan menyokong hasrat untuk kita menyelesaikan backlog yang begitu banyak, isu-isu yang begitu banyak, termasuklah isu-isu yang paramount, yang besar, yang menjadi bualan dunia, masyarakat dunia di alam cyber, seperti kes yang kebetulannya dirujuk kepada salah seorang kepimpinan tertinggi dalam negara kita dalam kes pembunuhan dan juga penyelewengan yang melibatkan pembelian peralatan senjata rentas sempadan. Ini perkara yang ada faedah, ada kebaikan kalau kita boleh selesaikan dan beri penjelasan dengan baik, dan kita boleh mulakan dengan satu akta yang baru, memasukkan takrifan yang baik, dan harap rakyat boleh terima dengan hati yang terbuka perkara ini. Terima kasih banyak. Ya, silakan Menteri.